Alright, so Bismillahirrahmanirrahim. For this week, we will learn about error detection and correction. Error detection and correction is a very interesting topics, we might say, and this is also important topics because kalau kita tengok dekat test, one of the favorite topik yang akan tanya adalah error detection and correction. Pasal dia akan ada calculation. So since calculation kita one of the best way untuk kita ada test student sama ada boleh calculate ke tak, of course lah melalui test. So I can say that test memang selalunya akan tanya error detection and correction punya topics. Okay, so but beside that, beside kita just nak score a test, kenapa penting konsep error detection and correction dalam networking, dalam datacom? Pasal sebelum ni kamu dah belajar kan, komputer kita, data kita selalunya dalam komputer kita represent dalam apa? Dalam bentuk apa? Ada siapa di sini boleh teka? Data selalunya kita represent dalam bentuk apa? Sir. Yep. Binary. Yes, binary. Kan? Thank you yang menjawab tu. Alhamdulillah. So 10 and 10, right? So itulah dalam kita punya digital world. Sekarang ni memang dalam 10 and 10. So selalunya kita nak transmit to the other side, kita boleh transmit melalui digital transmission ataupun analog transmission, right? And it can be, the medium can be either using wire ataupun wireless. Kalau macam wireless, kita ada Wi-Fi, we have 5G, 4G, and different communication standard. Anyhow, the fundamental is the same, 10 and 10s, right? But as you know, bila kita gunakan transmission medium, kita nak transfer, contoh kita gunakan wireless. Selalunya bila kita transmit, kalau dalam lab punya environment, of course kita tak expect any interference. Tak ada interference, maksudnya tak ada gangguan. Tetapi in the real world punya scenario, contoh example yang paling dekat rumah kamu. Dekat rumah kamu, bila kamu ada wifi, mungkin parent kamu subscribe kat streaming ataupun Unify, kamu akan perasan kalau jiran-jiran lain ada subscribe Unify yang sama, dia ada wifi yang sama, dan mungkin kamu duduk dekat apartment di mana dia punya density tu tinggi, right? So ada semua orang ada wifi SSID yang sama. So kita pakai medium yang sama. So kadang-kadang dia akan berlaku collision kat situ. Dia akan ada frekuensi punya interference pasal ada lain. Ataupun kalau kamu perasan lagi, tak tahulah benda ni pernah jadi kat kamu ke tak kan. Ada certain rumah tu kadang-kadang dia letak dia punya Unify punya router tu dekat dapur. Dekat dapur ada apa? Selalunya dekat dapur kita letak apa? Dapur kelengkapan yang ada kat dapur. Apa kat sini kot boleh? Benda yang beraluminium. Aluminium, betul. Betul, dia boleh ni. Tapi yang selalunya yang menyebabkan interference tahu apa? Microwave. Siapa pernah dengar microwave? Nah kan? Semua guna microwave. So selalunya pasal microwave tu dia kena dekat dengan plug. So you guys punya router dekat rumah tu pun kena dekat dengan plug. So selalunya banyak orang buat kesilapan, dia letak dia punya access point tu atas dia punya microwave. So microwave ni bila kita gunakan microwave, nama pun microwave. Cara kita panaskan makanan kita tu, microwave tu dia akan gunakan radio frekuensi yang juga belajar dalam electromagnetic spectrum tu kan. Kita akan gunakan microwave punya range which is very high frekuensi untuk kita getarkan partikel, okay, atom dalam your makanan tu. So bila jadi macam tu, partikel tu dia vibrate dalam frekuensi yang tinggi, so dia jadi panas lah, okay? Especially water molecules. Tapi you guys kena tahu your wifi punya access point tu, dia juga macam mana dia communicate dengan telefon you guys tu, dia menggunakan spektrum yang sama. Dia guna microwave juga. Dia guna either 2.4 ataupun 5 GHz punya spektrum. So bila setiap kali guna microwave, internet down. Tak boleh nak communicate dengan wifi. Pusing. Tahu kenapa? Pasal itulah ada interference. Right? So, itu dalam real world punya senario lah kan. Itu belum kita cerita dalam internet. So, kadang-kadang kalau kat internet, kan, kita pergi ke ISP, dalam ISP tu kadang
ada kabel putus, ada macam-macam lah interference kadang-kadang kan dekat luar. So data 1 and 0 yang kita nak transfer kepada other side tu, kita nak communicate kan. Basically komputer ni kita communicate 1 and 0 je, itu je dia punya fundamentals. Kalau kita nak transmit, kadang-kadang bila dia dalam network tu, dalam medium tu, dia akan ada error. So error tu macam-macam yang juga dah belajar dah dalam previous chapter. Dia ada attenuation di mana signal tu jadi lemah, dia jadi loss. Ataupun dia ada apa lagi? Siapa kat sini kot boleh recap balik apa yang sumber of source of interference? Noise. Noise. Ya, noise tu pasal ada apa ni kan, kalau contoh ada electrical signal tu dekat situ akan ada apa ni, kat sini kita ada kabel untuk kita punya wire internet. Lepas tu in the same time dekat situ ada wire elektrik. Wire elektrik kan dia basically dalam tu, so dia akan buat interference. So dia buat noise. Lagi? Tadi ada intonation, noise. Distortion. Yes, distortion. So distortion dia kacau dia punya beats tu kan. So sepatutnya dia jadi macam ni, dia jadi macam ni. Bagus. Oh, dahsyat melekat masuk. So anyhow, bila contohlah kita nak hantar dia punya beats tu daripada source 1010. Contoh, sepatutnya banyak lagi lah. 10 and 10. Tetapi bila kita dapat dekat kita punya destination, komputer yang belah sana dapat, dia dapat 1100. Macam mana komputer yang belah sana nak tahu ada error berlaku dekat tengah tu? So itulah kita belajar hari ni, error detection and correction. Cara algoritma dalam komputer supaya dia boleh detect error dan dia boleh correct error tu. So itulah yang kita nak belajar Oh, panjang tu mukadimah tu So anyhow, kalau ada benda yang saya terangkan mungkin tak faham, mungkin tiba-tiba tak jelas, so please stop me. Saya lagi prefer kalau kita ada two-way communication. Ada benda tak faham terus tanya. Terus kita boleh rectify. Okay? Right, so network must be able to transfer data with complete accuracy. Yes, of course, inilah semua yang kita nak Kita tak nak lah tiba-tiba kita nak transfer duit RM10, tiba pasal data correction, corruption. So maksudnya kan kalau 10 dalam binary adalah 0 1010 kan, itu 10. Tapi bila pasal error correction tiba jadi 111. Tiba kita transfer lebih pula. Kita tiba transfer 100. So kena avoid that, memang kita kena buat ni dalam digital system So but data can be corrupted during transmission and some mechanism required to detect and correct error. Saya dah terangkan benda ni. Okay, so dia ada two type of error. Satu kita ada single bit error and satu lagi kita ada what we call as burst error. Single bit error di mana contoh kita ada 8 bit of data. So kita ada 8 bit, contoh 00000010. Single bit data, only one bit has been changed. So simple as that. Only one bit of the data unit has been changed. Contoh, waktu hantar sini, so bit yang ke-5 ni tertukar jadi 1. Kan? Mungkin pasal distortion. Kan? Tiba-tiba ataupun ada attenuation. Dapat kat sana nampak lemah. Nampak, betul mungkin komputer ni kosong ke 1? So kosong lah, so dia tertukar. Then second type of error, we have burst error, which is 2 or more bits. So tadi hanya 1 dan kalau burst dia ada lebih daripada 1. So sepatutnya 2. So ini dalam course dalam case yang agak severe lah. So mungkin transmission medium tu terlampau banyak interference. Dan selalunya burst error berlaku di wireless punya communication. Kalau kita gunakan wired punya medium, ada wire, dia adalah dalam guided medium. Selalunya kita boleh control. Kalau kita pakai fiber optic cables, guna laser, ataupun kalau kita gunakan Cat5 UTP punya kabel yang selalu kita wire network tu, benda tu adalah guided medium. Walaupun boleh berlaku error, tapi dia not as severe macam wireless. Pasal wireless ni dia adalah unguided medium. Semua orang boleh gunakan medium yang sama. So that's why selalunya burst error ni berlaku dekat wireless communication. Okay, so lebih daripada 1. Boleh setakat tu? Boleh sir. Alright. Boleh. Boleh. Alright, so macam mana kita nak detect error dan correct error tu? So the most important concept yang you guys kena faham is the redundancy concept. Redundancy is where we add extra bits to original data by the sender in order to detect
or correct error. So contoh macam tadi kita ada 8 bit. Kita ada 8 bit 00000010. So kita nak hantar ni, contoh kita nak hantar 2 kan. So basically 2 lah. So bila kita nak hantar tu kita akan tambah extra bit. So sebenarnya kita nak panggil dia redundancy bit. So bila menggunakan redundancy kita can do some calculation there untuk kita detect sama ada error ke tak happening. Memang itu konsep dia. Bila orang actually the konsep ni memang in the 50s memang orang dah introduce this redundancy punya konsep. Okay, orang buat research lah, orang ada PhD, orang publish paper semua. So dia konsep dia redundancy. So kena faham kita adding extra bit to the original data by the sender in order to detect or correct error. So kita ada dua, detection and correction, two different concept. Walaupun both works by the redundancy punya concept, right? So first, the detection is where we want to see if any error has occurred, and number of error being detected is what important dalam error detection. While for error correction is where kita dah tahu ada error, so kita nak betulkan balik supaya kita dapat the original data, bukan corrupted punya data. Okay, itu yang dia lebih konsep. So for error correction, we need to know the exact number of bits that are corrupted and number of error are important. Okay, so kalau based on your maybe wisdom, kalau kita compare error detection and correction, which one is more difficult? Correction. Yes, of course. Correction lah pasal correction nak tak nak kita kena detect dulu baru boleh kita correctkan. Okay, bagus Alright. Okay, so sebelum kita pergi ke lebih lanjut berkenaan dengan algorithm for error detection and correction, kita fahamkan dulu konsep modular arithmetic. Pasal tadi bila kita nak buat algorithm untuk error detection and correction, most of the algorithm will use modular arithmetic, maksudnya XOR. Math modern ni, ada belajar math modern kan? Ada ingat exclusive OR? Or operation? Ke first time dengar? Ada kot Ingat. Dah lupa dah. Dah lupa So ada tak kat sini tiba-tiba ada cakap, oh okay, nampaknya apa ni? Nampaknya berguna juga aku belajar math modern XOR tu, ada tak? So memang kita belajar, kita guna So XOR ni dia punya apa ni, simbol dia adalah plus, lepas ada bulat ni. So senang cerita apa yang dia nak kedua-dua bits tu berlainan, baru dia akan dapat satu value of 1. Kalau both are same, dia akan dapat 0. Contoh kita tengok ni, 0 dengan 0 same, so kita akan dapat kosong. 1 and 1 sama, kita akan dapat kosong. But kalau two bits are different, 0 and 1, kita akan dapat 1. Kita dapat 1 and 0, kita dapat 1. Nampak? Dia nak different. So kalau kita buat XOR untuk ni, untuk dua bit bits ni, so kita ada 000, 101, 110, 110, 011, 110. Itulah XOR. Boleh setakat ni? Boleh. Harap tak overwhelm Kalau ada mungkin nak saya ulang balik boleh. So ini dia punya building block untuk kita buat later on. Kita akan tengok nanti error correction punya algorithm. Okay, seterusnya kita kena you guys kena tahu juga konsep of Hamming distance. Pasal Hamming distance ni yang baru kita boleh tahu algorithm tu, maksudnya dia propose satu algorithm untuk error correction tu, kita tahu algorithm tu boleh detect error up to how many error. Contoh, kalau dia punya Hamming distance adalah 3, maksudnya dia boleh detect 2 error. Kalau Hamming distance dia 2, dia boleh detect 1. Itu point dia yang kita nak cuba sampaikan dalam slide ni. So dia baca so Hamming distance is a distance between two words of the same size, is a number of difference between corresponding bits. So contoh kita ada 2 pair, so kita ada 000 and 010. Kalau kita buat XOR, kita akan dapat 011. So kita ada 2 ones, so dia punya Hamming distance adalah
2. Okay, kita tengok lagi satu example. Kita ada 1 0 1 0 1 0. So kita boleh XOR kan dengan 1 1 1 0. So kita akan dapat 1 1 0 0 1 1 kan. So kita akan dapat 0 1 0 1. So kita ada 3 1. So Hamming distance kita adalah 3. Right? So dia tanya kat situ what is the minimum Hamming distance. Kamu boleh baca dekat dalam buku. Tapi alang-alang saya bagi tahu je lah. So dia punya minimum Hamming distance adalah K minus 1. Sorry, K plus 1. Tu maksudnya. So maksudnya kalau nak buatkan algoritma tu boleh detect ke semua error, so dia mesti achieve dia punya minimum number of Hamming distance. Okay, nanti kita akan tengok lebih lanjut. Dah start banding kan? Dah start nak masuk. Ke boleh lagi ni? Pening sikit sir. Boleh. Dia buat kita tengok nanti kita boleh lanjut. Kita boleh tengok balik. Alright. First, selalunya bila kita nak hantar data melalui transmission medium bila kita ada bit, selalunya kita akan hantar dia dalam bentuk blok. Dalam bentuk blok selalunya. So blok tu boleh jadi satu blok boleh jadi 8 bit, 1 bytes ataupun satu blok tu terpulanglah kepada transmission punya protokol tu. Dia boleh jadi dalam 4 bit, boleh jadi 8 bit, boleh jadi 16, boleh jadi 32. Tapi the important concept yang you guys kena faham tu adalah blocks tu. Dia selalunya kita hantar bit dalam transmission tu dia dalam bentuk blocks. Kita gangkan dia together baru kita hantar satu block by block. Okay, so each of the key bits is called data words. So sebenarnya key ni adalah data lah. So maksudnya contoh kalau you punya bits tu ada 4, so key you guys adalah 4 lah. Okay, then kita ada konsep redundancy R di mana kita macam saya cakap tadi kan, kita akan tambah satu redundant bit. So dia boleh jadi 1, boleh jadi 2, depend on the algorithm. So bila number of K kita tambah dengan R, kita akan dapat N, which is number of code word. So bila data word K kita tambahkan dengan redundant R, kita dapat N, the code word. So yang kita hantar kat dalam network tu adalah, dalam transmission medium adalah code word, termasuk dengan redundant bit tu. So dia jadilah N bits. Boleh cakap tu, N equals K plus R. K ni adalah data word. Contoh data words tu according to your block. So mungkin satu block tu 4 bit. So 4 bit. So mungkin kita punya redundant bit kita tambah 1. So dia jadi 4 tambah 1. Then dia punya number of N bit adalah 5 lah. Yang kita hantar kat network. Boleh cakap tu? Boleh. Okay, boleh So K-bit, data word, kita transform dia, kita tambah dengan R, kita transform dia jadi N-bit. Okay, code word. Dia kadang-kadang student terkeliru. Kadang-kadang dia tiba keluar data words, kadang-kadang tiba code word, tiba keluar redundant bit. So kena start clear. Data word adalah original data senang cerita. So code word tu adalah di mana bila kita dah tambah dengan redundant bit. Okay. Alright, so selalunya kalau kita buat process of error detection, kalau dalam block coding, kita akan ada dekat belah sender ni, kita akan ada data word tu. Okay, lepas tu kita akan tambahkan dengan redundant bit, kan? Dia akan generator lah, dia akan tambah dengan R. Tu depend on dia punya algorithm lah. Dan dia akan jadi code word, kita hantar dia melalui kabel ke, wireless ke, hantar melalui satellite. Okay, ada juga sekarang ni ada pakai Starlink kan. So kita pergi kat sini dan kita boleh check balik, kita buat either parity punya algorithm ataupun kita buat Hamming code atau kita buat macam-macam lagi lah algorithm. Kita boleh guna CRC, kita boleh guna checksum. Daripada situ kita boleh detect daripada redundant bit tu sama ada data original tu ada tertukar tak. So kalau tak ada tertukar baru kita extract the original data.
Kalau tak ada, kita discard lah. So kita mungkin boleh bagi tahu dekat sender, ni ada data hilang ni, so please send back the data. Contoh, inilah selalunya process of error detection. Okay, so kita ada linear block code. So tadi ada block coding. So dia ada konsep of linear block codes. So almost all block codes today belong to a subset called linear block codes. And in linear block codes, the exclusive OR XOR of any two valid code word creates another valid code word. So dia XOR kan dua, dia akan jadi code word. Jadi, so kita ada data word. Okay, so dia akan generator, dia tambah parity bit tadi, dia hantar kat sini, dan dia check, apa yang dia check tu adalah dia check syndrome. Syndrome tu bila dia kira parity bit tu, bila dia kira, oh ni ada odd ke apa ke, dia akan keluarkan syndrome. Daripada syndrome tu, kalau syndrome tu semua kosong, barulah menunjukkan benda tu tak ada error. Kalau tak, dia akan discard, maksudnya ada error. Okay. So, apa algoritma yang boleh kita buat untuk check tu? Itu yang kita tengok selepas ni, after this. Which is the most simple one, the most simple algorithm lah untuk kita buat error detection ni adalah simple parity check code. So, apa dia? So, a simple parity check code is a single bit error detecting code. Dia boleh check, dia boleh hanya detect error, single bit error. Burst error memang tak jalan, dia tak boleh detect pun. So in which n code word equals to k plus 1. So dia akan tambah satu redundant bit. Dan dia punya Hamming distance adalah 2. Kalau Hamming distance dia adalah 2, maksudnya dia boleh detect satu error. Pasal Hamming distance ni adalah logo Hamming distance D minimum. So 2, so dia boleh detect satu error. So a simple parity check code can detect either an even or odd number error. So kita tengok. Alright, so let's assume that k equals to 2. So code word, data word adalah 0 and your code word adalah 3. So ini data word, dia jadi code word. So senang cerita macam ni kita bila dia dah generate jadi code word, dia jadi 00 akan jadi 001. Kalau 01 jadi 011. Kalau 10 dia akan jadi 101. Kalau 11 dia akan jadi 110. Ini dia punya code word. Senang cerita kenapa dia buat macam ni. Dia nak supaya number of 1 ni jadi even. Boleh? Dia nak jadi even, nampak tak? Nampak tak? Dia kalau 01 dia tambah 1. Kalau 10 dia tak tambah 0, dia tambah 1. Pasal dia nak jadikan dia even number bila code word ni. Number of 1 ni dia mesti even number. Barulah menunjukkan dia tak ada error. Okay, kita tengok ni . Alright, so contoh kita tengok the first case. So the receiver maksudnya dah dapat code word of 011. Kita tengok 011. Lepas tu dia check parity, dia nak check syndrome tu, dia gunakan parity bit. So dia tengok 011. 011. Okay, so 011, 11 dia adalah even number ke odd number? Number of ones tu. Even. Even. So even maksudnya tak ada error. So syndrome is 0. Sorry, sekejap . Kau tu? Sekejap. Dalam kelas. Hari ni tak kot. Oh. Esok ada? Esok saya ada physical lab. Okay. Okay, kita sambung balik . Sorry. Okay, kita tengok next examples. Okay, next example is kita dapat code word . So code word tu dia corrupted dalam transmission. So dia dapat 111. Kalau kita ikutkan parity punya
apa ni, parity punya algorithm. Okey, berapa jumlah satu? Odd number ke even number? Odd. Odd kan? So dia punya syndrome adalah satu. So ada error. So kita discard benda tu. So macam itulah simple konsep dia. Okay, ni very simple. Sama juga kalau contoh kita dapat code word dia is being corrupted, tetapi sebenarnya dia berlaku lebih daripada satu error. So dia maksudnya dapat burst error. So memang kita tak boleh detect pun. Pasal memang dia punya Hamming code adalah 2. So kita boleh hanya detect satu error saja. Macam example nombor 2. Itu saja nak tunjukkan. Alright, so kalau contoh kita pergi balik untuk parity check, parity code yang lebih bukan kompleks lah, lebih banyak bitsnya. Contoh dia ada table lah. So contoh data word dia 000, code word dia akan jadi 000. Kalau 001 dia akan jadi 0011 supaya nak jadi even. Ini yang apa ni lah yang sepatutnya tak ada error lah. Okay. So kalau kita tengok example ni, ini kalau no error occur, contoh kita tengok code word dia adalah 10111. So number of even number of 1 dia tu even ke odd? Even. So ada error ke tak? Ada syndrome ke tak? Tak ada kan? So tak ada error kan? So bila dah okey, kita tengok balik table tadi. 10111 correspond kepada data word apa? 10111. Kita cari. 10111. So sepatutnya data word dia bila tak ada error, dia akan extract balik, dia jadi 1011. So kalau tak ada error. Kalau kita tengok ada error, ada single bits error change. So the receive code word is 1011. So dia punya number of 1 bit tu odd ke even? Odd. Odd. So ada error kan? Syndrome 1. So maksudnya ada error. So kita tak boleh nak create data word pasal kita detect ada error. Nampak tak? Simple as that. Okay, so seterusnya ada lagi single bit error. So ada 10110. So ini adalah even ke odd? Odd. Odd. Dan jadi kita tahu tak extract lah code word dia pasal kita detect ada error. So kita discard. Ini bila berlaku lebih daripada 2 error, burst error. Kita dapat code word dia 00110. Sepatutnya dia adalah 10111. Tapi dia jadi 00110. Kalau kita detect dekat sini, dia punya number of 1 bit tu even ke odd? Even. Even. So even tak ada error kan? Walaupun ada error, nampak tak kita tak boleh detect error tu. Betul tak? Betul. So itulah menunjukkan untuk parity error, since dia punya Hamming code adalah Hamming code dia adalah for this one is berapa Hamming code dia? 4, dia berapa ni? Hamming code dia 2, betul. So kita boleh hanya detect satu error. Itu je lah nak tunjukkan. Dia nak menunjukkan yang simple parity error, kalau hanya berlaku satu error kita boleh detect, tapi kalau ada burst error tak boleh lah. So that's why parity code ni is a very rudimentary, maksudnya tak sesuai kalau kita buat untuk modern communication. Okay, itu je nak menunjukkan. Dia hanya boleh detect satu error je. Not even boleh buat correction pun. Okay. Alright, so itu nak menunjukkan keburukan untuk parity error lah. There is other approach di mana orang propose kalau kita buat 2-dimensional parity check, di mana kita akan groupkan dia together. Kita ada different block kan, contoh kita ada block 1, block 2, block 3, block 4. So kita letak dia dalam satu table. Kemudiannya kita akan check dulu row punya parity. Contoh kita check row punya parity. 1100111. So ini number of 1 bit dia odd ke even? Odd. Odd. So dia ada error 1. So ini odd ke even? 1111. So 5 is odd. So 1. This one is even, kosong. Ini 1. Betul kita buat kolom pula. 11 kosong.
1 1 1. So dekat sini ada adalah even apa odd number, so dia jadi 1 dan seterusnya. Nampak? So kita susun dia dalam table dulu. Okey, so dekat mana kita boleh check error? Okey, kita tengok first example yang atas ni. Yang B ni. Okey, so kita ada hantar data. So berlaku error dekat bit yang nombor 1 ni, yang dia warna biru ni. So 1011101. Berlaku error dekat sini. Sepatutnya dia adalah kosong, tapi bila berlaku intonation ke noise ke, dia jadi 1. Bila kita kira, memang kita boleh detect. So nampak kalau kita detect dia 1, so nampak kat sini kita boleh detect dia 1. Dan walaupun kat sini dia nampak odd, dekat sini dia odd, tetapi kat sini kita detect 1. So kita boleh detect kat sini error. Kalau berlaku dua burst error pun nampak, bila berlaku macam ni pun kita still boleh detect dia. Nampak? Ini two dimensional parity. Okey, bayangkan kalau kat sini kita ada kosong. So kat sini akan jadi 1 2 3 4. So dekat sini dia akan jadi kosong. So kita tak detect error, tapi kalau kita check kolom pula, kita still boleh dapat. So kalau kat sini kosong, dia ada 1, so kat sini akan jadi 1. So still kita boleh detect error tu. Okey? Faham tak? Betul. So kita boleh detect 1 error, 2 error, 3 error, tapi 4 error dah tak boleh detect dah. 2 point dia nak cakap kalau kita gunakan two dimensional punya parity. Alright, so seterusnya kita akan ada tadi kita ada Hamming distance kan. So sekarang ni kita ada Hamming codes. So Hamming codes ni adalah algoritma untuk kita detect error juga. Okay. So originally designed dengan Hamming distance minimum of 3, which mean that kalau 3 dia boleh detect 2 error and correct 1 single error. So kalau dia Hamming distance dia adalah 3, so dia boleh detect 2 error up to 2, maksudnya out of 2 error, dan dia boleh correctkan 1 single error. So macam mana dia buat tu, the relationship between m and n of this code is n equals to 2m minus 1 and data word equals to n minus m. So the number of check bit is redundancy equals to m. So redundant bit dia sama dengan number of m dia equals. So kalau kita tengok kat sini example, so this is the data word, ni table dia, dan ini dia punya code word. Kalau data word dia adalah 000, code word adalah 000. Kalau dia punya data word adalah 001, dia punya code word adalah 001101. Okay, so since this is not parity check, so dia tak mementingkan number of even atau odd lah. So dia ada table ni, kita kena refer table ni. Okay, so kita tengok dekat sini, ni contohlah dia generator ni. Okay, so kita tengok example. The first example is, contoh, the data word is 0100. So the code word dia adalah 010011. So macam mana kita nak tahu, kita refer table tadi. Kita tengok sini tadi. 0100, dia punya code word adalah 010011. Okay, kita check situ. So, bila kita dapat code word kat sini, dan by right, tak ada error lah, syndrome is 0 pasal dia ada dalam ni, nampak? Okay, so no syndrome. So the final data word is 0100, syndrome adalah kosong. Tapi contoh kalau ada berlaku one error, okay, so the syndrome is dia punya data word adalah 0111, tetapi code word dia jadi 0011001. Kita tengok kat sini. 0011001. Susah juga nak pergi balik ke belakang ni. 001. Kita tengok code word. Ada tak?
Nota ni ada macam saya cakap tadi kat UFuture. Saya dah upload slide tu kat UFuture. Boleh Boleh. Alright. So tengok tak ada kan? So dia ada syndrome lah. Okay, kita tengok table, kita refer table tu. Then, so bila ini changing tu, then kita detect dia ada syndrome dan kita flipkan balik, kita buat correction dan the final data word akan jadi 0, 1, 1. So, untuk second one is data word dia adalah 1101. So, demi code word dia menjadi 11000. So, the syndrome is 101. So, after kita flipkan B0 ni, kita dapat 000. So, wrong, still wrong. Kita nak betulkan pasal kita dapat error yang lebih daripada dia punya Hamming distance. So, senang cerita ni memang kita kena tengok table ni. Kalau nak nampak, you guys kena tengok table ni. Dapat ni, betul tengok dekat dia punya code word ni dengan data word. Dia correspond tak? Dia ni memang tengok kat table. Dia bukan check odd ataupun even. Itulah Hamming code. Okay. Boleh setakat tu? Tengok table. For this one, Hamming code memang kena tengok table. Okay. Sebelum kita pergi ke tempat di mana kita kena kira. Cyclic code ni kita kena kira sikit. So far so good? Boleh ke? Kena rehat dulu. Ya, boleh bos. Alright, okay. So seterusnya kita buat ni saya akan tunjukkan calculation dia. Ni kena buat kira sikit. Nanti saya akan buat kira dekat notepad. So anyhow, kita rehat dulu 5 minit. Saya akan terangkan macam mana kita nak kira cyclic code ni. Sir, macam mana tadi nak tanya yang odd dengan even tu macam mana nak determine yang dekat code? Dekat Hamming code ni. Nak determine number, macam nak tahu odd ke even? Tak ada, dia tak ada odd even. Odd even ni dekat parity code ni. Dia kalau dia even number maksudnya tak ada error. Kalau odd number of ones tu dia akan error. Itu dekat parity code. Dekat Hamming code ni tak ada. Hamming code ni dia kena tengok dekat table ni. Oh. Ha. Kalau yang tadi tu kalau number of one to odd, Ni tak ada, dia tak ada odd even tak ada. Kat sini tak ada. tak ada. Ha. Boleh. Yang ada odd even tu dekat sini. Dekat parity. Parity ni yang kita akan check. 0, 1, 1 ni okey, even. Sir, Yep. kan tadi kan yang terangkan kat parity tu kan, yang odd dengan even tu kan. Kan kata kalau ada kosong dia akan jadi odd, dia akan jadi error kan. Bukan kosong, dia jadi odd number. Dia jadi odd number. Tapi kan dalam 1011 tu still ada kosong. Kenapa sekira dia jadi even juga? Dia nombor 1. Okay, kita tengok balik Okay, kita tengok example. Ni tak ada error. Kalau ada error, contoh 10011 kan? Agree tak? Agree. So berapa number of one tu odd ke even? Oh, bilangan dia bilangan dia. Itu bilangan siapa lagi banyak tu? Bukan. Satu. Dia ambil yang ones. Yang saya cakap number of ones. Bilangan 3, satu tu ada 3 kira odd lah. Yes. So ada error. Simple kan? Boleh? Faham lagi sekali tak faham. Okay. Kalau contoh kita tengok tak ada error kan? So kita dapat code word, receiver dapat code word, dapat 10111. Okay. So kita kira number of ones. Ones. Okay. Number of ones tu ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 tu odd ke even? Even. Even. So kalau even ada error ke tak? Tak ada. Tak ada. So that's why no error occurs. Kalau yang ada error tu? Ada error. Nah, this one kita tengok ni. Okay. So kita ada 10011. Is it? Okay. Kira number of ones. Ada berapa? 3. Odd ke even? Odd. Odd. Kalau odd ada error ke tak? Ada. Ada kan? So that's why syndrome adalah 1.
Tapi nama kosong tak main peranan kan, sir? Kita tu nama satu je. Tak, satu. Once. Ha. Terusnya 10110. So ada error ke tak? Ada. Ada kan? Pasal odd number lah. Betul lah. Macam tu lah seterusnya. So senang cerita nak tunjukkan dekat sini, dekat bawah ni, kalau dia berlaku burst error, maksudnya ini dia jadi error kat 1 bit je. So kalau kat sini dia jadi 2. Sepatutnya dia 10111. Tapi dia terflip, maksudnya dia ada error dekat 2. So kita tak boleh detect. Pasal kalau macam ni, cuba you guys kira balik dia punya number of ones. Odd ke even? Even. Even. Sepatutnya even tak ada error lah kan. Tapi sebenarnya ada error ni. Tapi pasal dia terflip 2, pasal dia punya Hamming distance adalah 2, dia boleh detect 1 je. Tapi error yang berlaku adalah 2. So dia tak boleh detect. So salah. Algorithm tu pun salah. Tu nak menunjukkan parity error boleh check 1 je. Kau kira tak boleh guna parity error kat nombor 4 tu? Tak boleh. Pasal kalau berlaku error lebih daripada 2, parity check memang tu dia tak boleh nak check pun ada error tu. Pasal dia berlaku 2 error. Dia hanya boleh detect dengan tepatnya bila berlaku 1 error saja. Boleh? Itu yang dia nak cuba sampaikan dengan examples ni. Oh, maksud kosong yang kedua tu tak akan dikira lah kalau I oh. Kalau Tak, bukan. Dia bukan tak kira. Dia tak boleh detect pun error tu berlaku. Kalau macam ni contoh. Contoh kita tengok yang ada single bit error ni kan. 10011. So dia punya number of ones tu odd number kan. So odd number tu kita detect lah ada error. So kita just discard lah. Maksudnya kita anggap dia ada error je. So kita tak extract dia punya code word tu. So kita anggap ada error lah. Ni pun sama. Tetapi untuk yang this one di mana berlaku 2 error. Maksudnya dia tertukar, sepatutnya dia 10111, dia jadi 00110 bila kita hantar tu kan. So bila kita gunakan parity code, contoh, kalau kita guna parity code, kita tengok number of ones kan. So ones dia adalah even. Which is, kalau sepatutnya, betul lah. So kita cakap, kita kena extract lah code word tu. Tapi tak boleh, pasal benda ni salah. Pasal dia, parity code tu sendiri salah. Pasal dia tak boleh detect error lebih daripada 2. Boleh tak? boleh rasa. Faham Boleh. sikit. Cerita parity code, kita check nombor 1 tu. Kalau odd number dia error, even number dia adalah kosong. Maksudnya bukan kosong, maksudnya dia betul. Itu je. Wait, sir, attendance kat mana, sir? Attendance saya bagi last sekali. Okay. Right. Boleh kan So untuk mengurangkan kelemahan daripada parity bit ni, kan dia tak boleh detect lebih daripada 2 error kan. Itu yang orang propose 2-dimensional parity check. So setiap blok tu bila kita dapat, kita simpan dulu. Bila kita dapat dekat receiver tu, kita simpan. Lepas tu kita akan susun dia dalam table. So bila kita susun table, kita akan buat row dengan column. So bila daripada parity ni, walaupun berlaku 2 tempat, kita still boleh detect ada error tu. Daripada kat bawah ni. Itu yang saya terangkan tadi tu, nampak? Kalau 1 kita boleh detect error. Kita detect kat 1 ni. Kalau 1 kita boleh detect dekat sini. Nampak? Still kita nampak error tu. So kita boleh detect juga sampai up to 3 errors. 4 dah tak boleh dah. Dia dah tak valid. Boleh tak? Sir. Okay, nanti kena tengok slide slow-slow, tengok dia macam tu. Dia kalau kamu tengok dekat test nanti, dia akan tanya. Selalunya soalan test macam mana tau. Dia akan bagi 101000. Okay. Please check whether this block ada error ke tak using parity code contoh. So kena check benda tu odd ke even. Macam tu lah. Nanti dengan Media Idura buat tutorial kot. Soalan pas test yang pas. Boleh Having code memang kita tengok table. Ni code word je ni kita tengok ada tak code word ni. Kalau ada then syndrome tu adalah kosong. Betul, maksudnya tak ada error.
Kalau kita check code word ni, tak ada. So that means dah ada satu syndrome. Kena refer kepada table ni. Okay, itu Hamming code. Seterusnya cyclic code, kita rehat dulu 5 minit, nanti kita akan sambung, kita akan tunjukkan calculation. Ini semua kena keluarkan kertas, kena buat calculation sikit. Boleh ya? Okay, kita rehat dulu.
Okay, kita start balik boleh? Semua ready? Boleh. Okay, okay, kita teruskan dengan cyclic codes. So tadi kita dah ada simple priority check, kita ada simple priority check, lepas tu kita ada two dimensional priority check, kemudian ni kita ada Hamming code, kita tengok dekat table, dan seterusnya untuk kita detect an error, so kita boleh menggunakan cyclic codes. So cyclic codes ni adalah special linear blocks with one extra properties. So senang kita dia punya extra properties tu adalah dia punya remainder tu. Nanti saya akan tunjukkan. So in a cyclic codes, if a code word is a cyclically shifted, the result is another code word. So dia nak macam mana dia nak derive tu, dia akan ada buat some cyclic shift. Dia punya calculation tu. Okay. Alright, so inilah contoh ada data word, bila dia buat cyclic shift tu dia akan dapat code word this one. So data word 001 dia akan jadi 01011. Lepas tu kalau data word 0010110. So macam mana kita nak derivekan dia punya code ni, ada calculation dia, nanti saya akan tunjukkan. Dan CRC ni dia selalunya digunakan dalam LAN ataupun WAN. Yang memang sekarang ni pun memang still digunakan. Kalau kita menggunakan Ethernet, bukan internet, internet ni protokol tu ataupun wireless internet, wifi, memang akan dalam paket tu akan ada CRC punya field tu. Kalau saya nak tunjukkan, sekejap. Let me open up Wireshark. Boleh nampak ke saya buka software Wireshark ni? Boleh. Okay, so software Wireshark ni adalah packet sniffer. So maksudnya dekat komputer saya ni saya ada connect dengan saya punya rumah punya wifi. So saya menggunakan wifi lah. So maksudnya saya menggunakan wireless ethernet. So protokol wireless ethernet standard dia memang akan ada CRC field dalam dia punya header tu. Okay, dalam CRC tu dia memang gunakan CRC. So sekarang ni saya akan capture packet yang keluar dan masuk daripada network saya, daripada komputer ke network saya. So let me capture my packets here. So saya gunakan wifi. So ada trafik kan. Start. Kita capture packet. So biar dulu sekejap sikit. TCP. Lepas tu ada. Okay, so I think good enough. Okay, saya dah capture packet keluar masuk. So, ada UDP, TCP. Anyhow, saya tak tengok dia punya transport protocol. Saya nak tunjukkan yang Ethernet frame tu. Dekat saya punya ni, Ethernet, nampak tak? Ethernet 2 ni. Pasal saya connect, saya pakai Ethernet. So kalau kita buka dekat sini, dia akan ada dia punya CRC code. Checksum tu nanti kita akan belajar juga. Checksum ni ada error correction juga. Cuma mana where is the CRC code? Sekejap Betul lah, ada frame check sequence. Kat sini, this one is CRC. Frame check sequence A is a CRC code lah. Dapat CRC. Cuma macam mana saya nak nampak dekat Wireshark ni?
Dulu ada, saya tunjuk kat situ ni memang ada. Dia akan ada frame check sequence kat sini. So basically dia just kira semua bit ni, dia akan derivekan frame check sequence tu. So sender dapat, dia akan check frame check sequence tu. Baru dia tahu frame ni, maksudnya paket yang saya dapat tu ada error ke tak. Tapi macam mana nak keluarkan daripada Wiresharks? Checksum ni lain. Checksum. Checksum ni adalah satu lagi algoritma yang kita boleh guna untuk check error. Ni ada, tapi ini selalunya digunakan untuk internet protokol lah, IP, TCP ni memang kita pakai checksum. Tapi untuk Ethernet dia memang akan pakai frame check sequence tu. Tapi tak keluar. Ke ada ni? So memang ada orang tanya juga, macam mana tak keluar. Memang tak boleh. Pasal basically dah buang. Tapi sepatutnya ada memang kena ada frame check sequence tu untuk setiap internet ni protokol. So anyhow kita berbalik-balik kat kita punya ni. Faham tak apa saya nak cuba sampaikan ni? Dalam saya ni capture paket keluar dan masuk daripada saya punya komputer. So sekarang ni saya tengok dia punya internet frame tu. Sepatutnya dia akan nampak frame check sequence kat sini. Tapi tak sure kena Wireshark version baru. Tak tunjukkan. Tapi kena ada. So anyhow setiap frame yang keluar dan masuk daripada kita punya komputer ni. Kan bila kita connect dengan wifi. Dia akan ada CRC tu. Untuk dia check dia punya frame tu ada error ke tak. So macam mana kita nak keluarkan frame check sequence tu? Ini yang kita akan belajar lepas ni. Okay, so ada data word, dia akan buat dia punya calculation tu, generator, dia akan dapat code word. Code word tu dia akan hantar melalui wireless medium ke wired medium dan dia akan check. So macam mana kita nak check? Inilah caranya. Alright, setakat ni ada soalan tak? Sebelum kita pergi yang ni memang semua kena fokus ni, macam nak kira ni. Ini dan favorite masuk dalam test. Ada soalan tak setakat ni? Ready ke nak saya tunjuk ni? Boleh sir. Alright. So, untuk CRC kita akan buat dua calculation. Kita ada satu calculation dekat sender dan kita ada calculation dekat receiver. Dan dia ada beza sikit So, kalau dekat sender, first kita ada data word. Contoh kita ada data word 1001 dan kemudiannya kita akan ada dia punya divisor 1011. Divisor ni memang akan bagi. Dia depends on the protocol. So divisor ni adalah fix. Sender dengan receiver dia akan dapat divisor yang sama. Data word dia berbeza. Depend on dia punya data lah. Okay, so macam mana kita nak kira ni semua? So mungkin saya boleh tunjuk dengan lebih jelas menggunakan saya marking sikit. Okay. So kita punya data word tadi apa? Ni semua tengok kan? Okay, data word kita adalah 1001 1001. Okay, so kita punya divisor one zero one one. Okay, so first step kita kena carikan dividend. Kita kena cari dividend. First step, kita kena cari dividend. This one.
Ni dividen ni kita kena cari dulu augmented data word ni. So macam mana kita nak tahu dividen ni sebenarnya kosong-kosong tapi kita nak tahu berapa banyak kosong tu, so kita kena ada simple calculation sikit. So dividend is actually number of divisor minus 1. Boleh tak? Okay, so sekarang ni divisor kita ada berapa banyak bit? Berapa ni? 1. Ada berapa banyak bit? 4. So maksudnya 4 tolak 1. So dividen kita adalah 3. 3. So kita kena tambah 3 kosong. Okay, so kita pergi buat calculation. So kita letak data word kita dulu 1001 data word kita. Kita tambah dengan dividen 3 kosong. Dan kemudiannya kat sini kita letak kita punya divisor 1011. Okay. Boleh sekarang ni? Boleh sir. Okay, so kita tengok the leftmost bit dekat this one adalah 1. Kalau 1, kita akan gunakan divisor. So kita letak 1, letak divisor kat sini. 1011. Kita tengok leftmost bit ni. 1, kita akan letak 1011. Dia punya divisor. Kalau kat sini kosong, kita letak kosong kat sini. Kita akan letak 0000. Itu dulu. Boleh. Okay, boleh kita proceed? Boleh sir. Alright, dan kita buat garis kat tepi macam ni. Pasal kita akan buat XOR, tapi kita hanya buat XOR yang untuk yang paling leftmost bit ni kita abaikan. Kita tak buat XOR, kita buat XOR dekat 3 ni saja. So, kita buat XOR. 11 kita dapat XOR 11 kita dapat 0. 10. Kosong. 01 1. 1 0 0. 0. Yes. Kita turunkan satu dividen dapat kosong. Dah Dan kemudiannya bila jadi macam ni, kita tengok yang paling leftmost bit, this one, kosong. So leftmost bit adalah kosong. So kat sini kita letak kosong. Dan instead of kita pakai divisor, kita letak semua kat sini kosong. Boleh? Kemudiannya kita garis 3 ni, kita hanya buat kat 3 ni. So kita ulang balik. XOR, kosong kita dapat Kosong. 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 Lagi. 1 Satu. 1. So ini turun. Jadi kosong. Okay. So kita tengok paling leftmost bit dia 1. So kita ambil Ambil 1. ambil 1 kat sini. Dan dia akan letak kat sini adalah divisor. Which is 1 0 1 1. So kita akan garis kat sini. Okay, so kita buat balik XOR. 0 1 kita dapat 1 0 1 1 0 0 kita dapat 0. Turunkan satu lagi. 0. So kita tengok dekat kita punya leftmost bit ni adalah kosong. So kita letak kosong di atas ni. Dan kita letak semua kosong kat sini. Okay, so kita buat XOR. 0 0 0 1 0 1 0 dapat 1. Dah tak ada kan? So this is what we call as remainder. Pasal untuk kita dapat code word equals to data word plus remainder. Okay, so apa yang kita hantar kepada receiver adalah data word kita 1001 tambah dengan remainder kita 110. So ini yang kita hantar kepada
receiver. Kita hantar 1001 110. Boleh tak? Ini calculation untuk sender. Ada soalan setakat ni? Tiada. Tak ada Okey. So kita hantar ni kepada receiver. So receiver pun kena check benda ni ada error ke tak. So kita buat calculation belah receiver. Okey, bila receiver dapat, so ini belah receiver. So code word yang dia dapat adalah 10011110. Okey. So apa dia buat? Dia letak code word dia 10011110. Dia letak divisor dia mesti sama dengan sender. So divisor adalah 1011. Okey, so kita ulang balik proses tadi. So kat sini kita tak perlu nak tambah dividen tadi pasal kita dah terus. So kalau untuk dekat sender dia kena kira dia kena tahu dividen number of zero nak tambah kat sini. So since dekat receiver tak perlu. So kita terus buat. Okey, jom kita buat sekali. Okey, so first apa kita buat? Cari dividen. Tak, dividen tu dia dekat sender tapi since dekat receiver kan tadi saya cakap tak payah cari dividen. Dividen dah ada ni lah. Kita dah tambahkan dengan remainder. So tak ada dividen. So kita terus buat yang Fine. one betul. Kenapa kita ambil letak one kat sini? Leftmost to what? Yes, betul. So kalau kita one, kita letak kat sini apa? 1011. Yes, 1011. Okay. So kita buat macam ni. So kita buat apa? XOR. XOR, yes. So 11 kita dapat. Oh, So 01 1, 00 kita dapat 0. dan kemudian kita turunkan satu sini. Kita tengok dekat leftmost bit kita dapat kosong. Kalau kosong kita buat apa? 0. 0 dan dekat sini kita letak 0, 0, 0, 0. okey. Kita ulang balik. So 10 kita dapat 1, 00 kita dapat 0, 10 kita dapat 1. Kita turunkan satu ni. Okay, so kita tengok leftmost bit kita adalah 1. Lepas tu kita letak 1, kita letak 1011. So kita by the way you guys nampak clear ke yang saya conteng ni ke dia macam kelabu? Dia macam blur? Yes. Nampak. Okay, okay. Clear, Pasal clear, kadang-kadang clear, ada- Yes. Okay. So kita buat XOR so 110 110 kita dapat kosong. Okay, so kita turunkan kosong. So kita tengok kosong ni dah kosong. Kita dah kosong. So kosong. So kita dapat kosong. So bila dia punya kat sini adalah semua kosong, all zero, maksudnya no error. Kalau bila kita hantar code word ni, mungkin tiba-tiba contoh dekat bit yang ketiga ni kan, ada error, tiba-tiba dia jadi 1. So bila kita kira dia punya CRC ni, dia akan dapat no zero. Dia akan dapat contoh 001 ke. So maksudnya ada error. Itulah kita detect error. Boleh tak? Okay, so nanti boleh try lah tengok kat nota dengan saya punya lecture lah. Balik video ni mungkin nak try buat latihan sini. Dan nanti dengan I think Madam Idura dia akan buat tutorial untuk this one juga. Okay? Boleh? Okay, kita teruskan. Ada soalan tanya please stop me kalau ada soalan. Ni kalau tak ada lah tadi nampak dia jadi kosong.
Kalau ada error, dia akan ada sindrom kat sini, nampak 011. Kalau kita tukar nampak, tukar 1 pun dia akan jadi bukan kosong. So far so good? Boleh? Ke dah overwhelmed? Dah. Boleh. Boleh ya? Good. Oh ya, kita. Alright. Tidak ya. Okay, kita teruskan. Advantages is CRC can detect all burst error. Memang dia boleh detect. Kalau berlaku burst error pun dia akan detect. Itulah kelebihan CRC. And CRC can detect all burst error of length less than or equals to the number of degree of the polynomial. Seterusnya, yes, this is also the favorite algorithm yang kita gunakan di dalam internet protocol nowadays. Kalau kita talk about IP protocol ataupun transport protocol, UDP atau TCP, cara dia nak detect ada error ke tak, memang dia akan gunakan checksum. Okay, so kalau untuk CRC tadi kita akan gunakan untuk internet protocol. So untuk checksum, dia akan gunakan, macam saya tunjukkan Wireshark tadi. This one. Nampak kat IP kan, internet protocol version 4, IPv4, tu dia akan ada checksum. Nampak, dia akan tambah semua dia punya dia punya header punya bits tu, dia akan keluarkan checksum. So nanti bila bit sender dapat, dia akan kira balik checksum tu. Kalau checksum tu semua kosong, dia akan dapat dia maksudnya error. Untuk UDP pun sama, nampak ada checksum. Okey, so macam mana kita nak buat checksum? Right, so the checksum is used in the internet by several protocols, although not at the data link layer. Data link dia pakai CRC tadi. Okay, so like linear and cyclic codes, the checksum is based on the concept of redundancy. Sama juga, dia akan tambah extra bit. Okay, nanti kita akan tengok nanti. Alright, so first, sebelum kita nak kira checksum, kita kena faham dulu konsep one's complement. Siapa kat sini pernah dengar one's complement? Apa dia one's complement? Hello? Kita tambah 1 bit. Tadi tu redundancy. Kalau one's complement, kita buat macam ni. Contohlah kita ada, kita nak represent 0 kan, dalam decimal, base 10. Ni base 10 So kalau kita nak tukar dia kepada binary, so dia jadi berapa tu? 1, 0, 1, 0 kan? 8 campur 2. So dia jadi, ni dalam binary, base 2. Betul? Right. So kalau kita nak tukar dia, inilah, ni kalau you guys ingat balik Mac modern So kalau 10 ni, by the way nak tanya, you guys SPM online ke ataupun sempat SPM dalam fizikal? Physical. Sempat fizikal. Sempat fizikal lah, alhamdulillah. Okay. So this one kalau positive value. So kalau dalam first complement, kalau untuk negative value, negative 10, kita nak represent dia, kita akan convert dia dulu kepada 1010 base 2, tetapi kita akan buat first complement. First complement maksudnya kosong akan jadi 1, 1 akan jadi kosong. So ini adalah first complement untuk negative 10. Konsep yang sama kita akan gunakan dalam checksum. Nanti kita tengok. Okay. First thing first, kita tengok example 8.0. Ini adalah dia nak tunjukkan konsep of wrapping. Wrap tu maksudnya kita, contoh kita nak hantar checksum tu, kita nak standardize kan, setiap of block tu kita nak 4 bit saja, tapi dia terlebih bit. So macam mana kita buat? Kita boleh bawakan leftmost bit pergi ke bawah. Itu first. Dulu contoh. Nombor 21 dalam base 10, dalam decimal, kita convertkan kepada binary, kita akan dapat 10101. But contoh kita hanya nak represent dia hanya menggunakan 4 bits. Using only 4 bits. So apa kita buat? Kita buat wrapping. Wrapping tu maksudnya yang paling kiri ni, bits yang paling kiri which is 1, kita akan bawa ke bawah dan kita akan tambahkan dia.
So contoh kat sini kita wrappingkan dia. Mungkin saya boleh draw apa kat sini. Macam mana nak draw? Ada pen, sorry. So kat sini kan 1 0 1 0 1 1 0 1 alah. 1 0 1 0 1. Ini adalah equivalence tu 21 kan. So kita nak represent dia dalam 4 bit je. So kita ambil yang leftmost bit ni kita bawa pergi bawah. So dia jadi 1 0 1 0 1 tambah 1. So kalau dalam base tu punya addition dia kalau 1 1 dia jadi base tu punya addition. Kosong, yes. Betul, kita bawa naik atas kan. Carry ke atas. So 1 1 0 1. Sorry. 1 ni tak adalah tadi, dah hilang dah. So 0 1 1 1 0. So inilah cara kita nak represent dia hanya dengan menggunakan 4 bit. Tu first concept, wrap. Next one is complement, first complement. So contoh kita nak representkan 6 negatif 6. So kita nak represent dia menggunakan first complement. So kita tukar dia jadi bit dulu, dia akan jadi 0 1 1 0 dan kita akan first complementkan dia akan jadi tadi 0 1 1 0. Kita first complementkan dia akan jadi 1 0 0 1. Inilah first complement untuk 6, negative 6. So dekat sini kita akan, sebenarnya kalau kita convert dia directly ke base tu, ni sebenarnya berapa ni? 8 campur 1, ni 9 kan? Tapi janganlah convert. Tapi sebenarnya inilah dia, first complement untuk negative 6. Okay, boleh tu konsep dia. Satu konsep wrapping, satu konsep first complement. Dua benda konsep ni penting untuk kita boleh kira checksum tu nanti. Boleh? Boleh. Alright. So kita pergi terusnya ke part yang di mana kita akan kira checksum. Alright, so kita ada data. So kita nak send data 7, 11, 12, 0 dan 6. Okay, kita nak hantar. Tapi macam mana receiver nak tahu ada error ke tak dekat dalam paket ni? So kita akan tambah redundant bit. So kita akan kira checksum. So kita akan, macam mana kita nak kira checksum, kita tambah kosong dekat sini. So semua tu kita tambah dulu, nama pun checksum. Kita akan tambahkan dia. So dalam, for this example, kita nak represent dia dalam berapa bit? Dalam 4 bit saja. Okay. So kita tambah semua ni. So okay, tambah 7, 11, campur 12, campur 0, campur 6, campur 0, kita akan dapat 36. Kita dapat 36. Base 10. So 36 ni kita convert kepada binary, kita akan dapat, ada siapa di sini boleh teka dapat apa kalau kita convert kepada binary 36? Anyone? Hello? 100 100. Yes. So kita dapat 1 0 0 1 0 0. Okay. Tetapi kita nak apa? Kita nak represent dia dalam 4 bit. So nanti dalam soalan test nanti akan beritahu. Kita nak setiap bit tu, setiap bytes tu, setiap block tu, setiap word tu kita represent berapa bit. So in this case nak 4 bit. So dekat, in this case sum tu dah terlebih 2 kan. So dia nak 4 bit je, betul? So apa kita buat? Kita kena wrap. Kena wrappingkan dia. So kita bawa ke bawah. So kita akan jadi 10. So bila kita tambah
0,0,0, 0,1,1,1,0. So inilah your sum tadi dan wrapping. Dan kita kena buat first complement. So kita first complementkan dia, kita akan dapat 1001. Betul? First complement. Terbalik kan? Kosong jadi 1, 1 jadi kosong. So this one adalah 9. 9, right? Okay. Itulah yang kita akan hantar. Nampak kita tambah redundant bit ni. Kita tambah 9. Kita hantar. So data yang kita hantar 7, 11, 12, 0, 6, 9. Okay, boleh tak ni? So maksudnya dalam nota tu ada error, ada salah lah ke? Tak ada salah lagi. Ni maksudnya kita nak kira checksum dulu. Pasal kan checksum kita kena tambah complement tu, kita kena tambah, kita kena provide sum tu. Kita akan hantar sekali dengan sum supaya receiver dia boleh verify data kita tu. So maksudnya ini data kita kan, original data kita. So daripada original data ni kita kena derivekan sum. Checksum. So ini cara kita tadi. Kita tambah, kita wrapkan, kita dapat 9. So nanti bila kita hantar kepada sender, kita akan hantar 7, 11, 12, 0, 6 dan 9. Boleh tu. Kita tambah redundant bit. Oh, sir, maksudnya yang kosong kita letak awal tu Just dia placeholder. redundant. Just, Okay, faham. Okay, so sekarang ni checksum dah jadi 9 kan? Okay, so receiver dapat. Dia dapat 7, 11, 12, 0, 6, 9. Dan dia tahu last kali ni adalah checksum punya field. So macam ni dia nak check sama ada berlaku error ke tak. So dia akan tambahkan semua ni. 7 tambah 11 tambah 12 tambah 10, 6 tambah 9. Kita akan dapat 45. Okay. So macam ni dia nak check. Okay, siapa boleh convertkan 45 jadi binary? Dapat berapa? Satu kosong satu satu kosong satu. 101101. Okay, so since tadi agreement dia kita nak 4 bit kan? So apa kita perlu buat? Wrapping. Yes, right. Bawah 10. So dia jadi 10, dia dapat 1. 011. 111. 111. Okay. So kalau kita first complement kan dia dapat berapa? 0. 0, 0, 0, 0. Kalau dia adalah 0, 0, 0, maksudnya no error. Tak ada error yang berlaku ketika hantar. Kalau berlaku error, contoh bila dia hantar tiba-tiba kat sini jadi contohlah kita sini yang first ni jadi 8 lah. So instead of 7 dia jadi 8. Okay, so bila kita totalkan dia jadi berapa? Sum dia 46 kan? Betul? Betul. Lagi dia tak? Okay, 46 dalam binary dapat berapa tu? 1011. 10. Apa? 46 10 11 kan? Betul? Betul tak silap? 1 kosong. Itu 47. Oh, so, ya betul 10. Thank you. Okay, So ini 46 dalam binary kan? Okay, lepas tu 4 kita wrapping, so dia akan jadi kita tambah dengan 10. So kita wrapping dia jadi 0, 0, 1, 0, 1. Oh, tak boleh kat, dia lebih kat tu wrapping tu. 1. Betul lah. So 0, 0, 1 ni 1. 0, 1. Lepas tu 1, 1 dia akan jadi 0, 1. So kalau kita buat first complement dia jadi apa tu? 1, 1. Sorry, kita first dah jadi macam ni kan? So bila kita first complement kan ni kita dapat 1, 1, 1, 1, 0. So nampak tak ada error? Ada error kan? Boleh tak? Dia tak ada error bila semua dia punya checksum ni dia akan jadi kosong.
dekat bahagian receiver. Boleh tak? Faham tak setakat ni? Question? Faham. Itu je Itu nama dia checksum, nama pun checksum. Benda ni memang digunakan dalam internet protocol IPv4, TCP, UDP semua pakai macam ni kira. Tapi dia punya bit tu banyak lah pasal kita hantar pun 1500 bytes. So 515008 dah 8 bit tu dia ada 80 bit 1500 maksimum dah 8. So dia ada 1200 bits. So panjang lah checksum dia, tapi fundamental dia macam ni lah kita nak kira checksum. Okay. Kita pergi seterusnya. Inilah dia divide. Okay, so macam mana kita nak kira internet checksum? Ni ada satu example dia nak tunjukkan. Okay, so dalam example ni dia akan dividekan, ni tadi saya bagi contoh 4 bit. So untuk this one, dia nak dividekan code tu, word tu jadi 16 bit. So kat sini instead of 4 dia jadi 16. So the value of checksum is 0 mula-mula. Okay, so kita tengok dia 16. Okay, so apa yang dia nak hantar adalah ayat Foruzen ni. So dia akan tukar dia ke dalam ASCII, dalam hexa. Hexa ni adalah base 16. So kita tengok sini. So ini untuk Foruzen dalam hexa dia adalah 466F. RO dalam hexa dia adalah 722. Hexa ni adalah base 16. Ada belajar kan base conversion kan? Okay, ni dalam ni. So ni adalah dia punya ni. So kita tambah base 16 ni. Okay, kita tambah base 16. So ini kan dia dah cakap 16 bit kan? Nampak tak 16 bit. So kat sini kan base 16 setiap ayat dia ni kan adalah 4 bit kan. So 4 campur 4 bit campur 4 bit campur 4 bit dah berapa tu? 16 kan? So setiap word ni adalah 16. Checksum ni pun dalam 16 bit. So anyhow, kita boleh je nak convert. So maksudnya kalau nak convert kan dalam decimal leceh lah pasal terlampau panjang. So dia jadi 0100 6 adalah 0110 6 adalah 0110 F adalah 1111. Seterusnya adalah 7. Kalau 7 adalah 0111, 2 adalah 0010, 6 adalah 0110, 7 adalah 0111. Itu tambah. Leceh kan? So kita buat dalam base 16. That's why. Dan jangan malu-malu segan-segan nak guna your scientific calculator. Ada lagi tak scientific calculator ni? Kan lepas SPM itu tu buang dia. Pakai ada lagi kan? Sihat walafiat lagi. Sihat walafiat lagi memang kena pakai Okay, so kita tambahlah senang. Anyhow kita tambah dalam base 16 So saya tambah dalam base 16. So saya tambah 466F 72267. So dia akan jadi sum dia. So dia akan jadi sebenarnya 18F66. Tapi since kita nak jadikan dia dalam 16, kita wrapping, kita bawa lagi satu, kita tambah. Ini dia punya sum Dia punya sum betul kita buat dia punya first complement. First complement jadilah 7038. Faham tak? Lepas tu bila kita send semua dekat receiver, so receiver akan buat benda yang sama tapi kali ni dekat dia punya checksum ni instead of kosong dia letaklah checksum yang kita kira tadi. So dia kira bila dapat semua 000 ni menunjukkan tak ada error, no error. Boleh tak ni? Boleh. Alright. So nanti tak apa. That's why kita ada kelas tutorial. Nanti insya-Allah saya akan minta Madam Idura akan buat ulang-ulang lah untuk kira ni. Tengok soalan pasir macam tu lah. Okay? Okay. So seterusnya advantages dia adalah checksum boleh detect all error macam CRC juga. That's why dia efficient. That's why CRC dan checksum ni memang kita gunakan dalam modern standard sekarang. Untuk TCP/IP yang kita use untuk standard internet kita sekarang ni memang dia akan gunakan either CRC ataupun checksum pasal dia efficient untuk dia detect error.
but there is some advantages. So the checksum cannot detect error when one or more bits of a segment are damaged, and the corresponding bit of opposite value in the second segment are also damaged. Ini one of the disadvantages. Tapi anyhow, CRC dengan checksum is adequate for modern computer punya sekarang. Okay. So itulah saja untuk kita punya chapters error detection and correction. Any question from you guys? Sir, tadi yang base 16 kan sir? Mhm. Nak buat once complement kena tukar dia dalam binary balik. Yes. Tapi tak silap saya, kalau saya ni saya ada dalam batch system tu kan, saya boleh buat first complement kat sini. Dia ada mode kat situ. So dia boleh buatkan. Kalau kalkulator saya lah, kamu tak sure boleh tak. Ni lama ni, tahu tak? Ni zaman saya sekolah lagi, saya hidup lagi. Saya baru tukar bateri dia sekali je. Punyalah. I think you guys punya calculator tu yang Casio baru tu kan, dia warna kelabu kan, betul tak? Ke tak? 170 sir. Eh, Okay. Saya rasa boleh try cari. Dia saya tak sure. Yang saya punya saya tahulah channel ni, tapi yang kamu punya tu, kamu cari dia boleh buat first complement untuk 16 bit ada. Tapi tak sure macam mana. Pasal saya tak pernah guna kalkulator kamu. Tapi dia boleh. Tapi kalau contohlah kan, betul-betul tak tahu sangat nak buat, kamu tukar dulu kepada binary, buat first complement, tukar balik jadi hexa. Boleh? Sir, kalau guna calculator sir tu macam mana nak buat dia punya complement? Dia dekat, kamu pergi kat mode. Okay. Mode, kalau base tu biasalah kan, kamu tukar base. Okey, lepas tu untuk first complement, mana yang itu Aku pun lupa. Kita cek YouTube boleh tak? Tengok ada tak YouTube? Sekejap. Sorry saya lupa. Pun dah tinggal. I'm not sure, tapi macam banyak je tutorial boleh. Try lah tengok one of this punya cara nak buat first complement boleh. Kamu ni cubalah. Saya lupa ada dia pergi ke alamak. Sekejap saya ingat balik. Dia mula saya ingat saya pergi ke base dulu. So saya tukar ke base 16. Okay. Base 16 ni yang hexa ni kan, ada button hexa ni. Tahu nampak ke tak? Sekarang ni saya dah masuk mode, betul saya tukar ke base hexa. So contohlah saya letak F B89 something. Okay, dah macam ni kan. Sini. Betul dia akan ada satu button je. Dia satu button tu nanti dia akan first complement kan. Ya, saya tengah ingat kat mana button ni. Inverse ni. Ada ni. Inverse. Ni ada button IN ni kot. Nampak dia di tu. Tu kot. Salah tu boleh tengok dekat YouTube ke apa. Memang ada cara nak buat first complement. Boleh tak? Ada soalan apa-apa lagi? So far good. So far so good Alright. So kalau tak ada apa lagi dan Assalamualaikum. See you guys next week lah kot untuk our next. Sir, attendance. Sekejap saya nak bagi. So attendance saya selalunya saya bagi dalam Padlet tau. So saya letak dekat chat box Webex tu ada link Padlet. So isikan your full name, nama penuh full name, matric number dan group dalam Padlet tu. Kalau dah isi dan can excuse yourself,
Assalamualaikum. I see you guys next week. Okay, so nanti saya akan upload recording lecture ni. Thank you. Salam